Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil birahmatika ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ahlan kepada sahabat-sahabat semua, apa khabar? Ahlan Nurasia Ahmad dan juga sahabat-sahabat yang lain. Minta maaf saya tak boleh nak baca komen kerana tak ada handphone lagi satu. Namun kita bertemu juga pada petang Jumaat ini dalam pertemuan program Hamba Ilahi, di mana kita sama-sama akan membaca dalam tempoh 30 minit berikut kitab Al-Adhkar karangan Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala. Lalu yang nama-nama yang saya nampak dalam komen: Nurasia Ahmad, Hardi Suhaimi, Iza Salih, Aziza Iza, Khatijah Nayan, Gali Spirit, Rohini Ani, Nurhayati Yahya dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Apa kata kita mulakan pertemuan kita dengan kita perbetulkan dahulu niat. Moga-moga pertemuan ini dan semua pertemuan yang lalu dan semua pertemuan yang akan datang adalah kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه آمين آمين يا رب العالمين. Amin amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang memberi salam. Terima kasih kepada yang mendoakan. Moga-moga doa yang sama Allah kurniakan kepada sahabat-sahabat semua. Hari ini kita tiba pada muka surat 347. Kita tiba pada muka surat 347 ketika mana melakukan ifadah, pergerakan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah. Lalu semalam kita telah belajar bahawa sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah, dan bagaimana kita belajar beberapa doa yang best, doa yang menarik maknanya untuk dibaca ketika mana berada di Arafah, seperti Allahumma lakal hamdu kalladzi naqul wa khairan mimma naqul, dan juga beberapa doa yang lain. Kemudian hari ini kita nak masuk kepada tajuk ketika mana nak tinggalkan Arafah. Lalu daripada Arafah menuju ke mana? Menuju ke Muzdalifah. Maka dalam perjalanan menuju ke Muzdalifah, apakah doa yang boleh kita baca? Sebab itu sahabat-sahabat letakkan muka surat 347 fasal zikir yang disunnahkan ketika melakukan ifadah dari Arafah menuju ke Muzdalifah. Lalu kita dah belajar daripada Mekah menuju ke Mina nak baca apa, daripada Mina menuju ke Arafah nak baca apa, ketika mana berada di Arafah nak baca apa, dan hari ini ketika mana nak meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, apakah amalan yang boleh kita lakukan. Ahlan Siti Mazura, Hani Nani, Nur Hayati dan juga Azlina binti Abu Bakar, Zakia Muhammad dan ahlan semua. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, sebelumnya telah dijelaskan, maksudnya sebelum fasal ini, tentang disunnahkan untuk memperbanyakkan bertalbiyah di setiap tempat. Lalu antara bacaan yang boleh diperbanyakkan adalah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut panggilanmu ya Allah. Aku menyahut panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Aku menyahut panggilanmu ya Allah.
labbaik la syarika lak labbaik, aku menyahut panggilanmu dalam keadaan tidak menyekutukanmu, aku menyahut panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji-pujian, wan ni'mata, segala nikmat anugerah kurniaan, laka, hanyalah milikmu, wal mulk, begitu juga kerajaan adalah milikmu, la syarika lak, tiada sekutu bagimu. Lalu kata Imam Nawawi, kita dah belajar dah pada awal fasal tentang haji. Pada semua tempat ini adalah nak memperbanyakkan talbiyah. Lalu itu satu, banyakkan talbiyah. Dalam hal ini, tempat adalah yang paling ditekankan. Dianjurkan juga untuk memperbanyakkan membaca Al-Quran dan berdoa. Lalu banyakkan talbiyah. Banyakkan pada waktu itu membaca Al-Quran dan juga banyakkan berdoa. Kemudian disunnahkan untuk mengulang-ulang zikir yang berikut. Lalu apakah zikir yang kita nak ulang-ulang? Maka zikir yang kita nak ulang-ulang adalah La ilaha illallah, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, Wallahu akbar, dan Allah itu maha besar. Lalu kata Imam Nawawi, ulang-ulang baca ni. Tak tahu nak baca doa apa ketika mana nak menuju ke Muzdalifah daripada Arafah, maka baca pada waktu itu La ilaha illallah Wallahu akbar, La ilaha illallah Wallahu akbar, La ilaha illallah Wallahu akbar, ulang-ulang. Kemudian Imam Nawawi bawakan beberapa doa di sini. Ada 3 doa di sini. Ada 1 doa di sini. Dalam perjalanan daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, ada 1 doa di sini. Sebab itu kata Imam Nawawi juga mengucapkan selain daripada La ilaha illallah Wallahu akbar, ucapkan Allahumma. Okey, terima kasih Aminah. Okey, sebentar. So tadi saya tak boleh baca komen. Saya tak pasti suara saya jelas ke tak. Ini Aminah baru bawa handphone lagi satu. Okey, so far jelas ke suara saya? So tadi kalaulah saya tanya feedback pun saya tak boleh nak baca. Sebab yang keluar dekat handphone yang sedang buat live ni, dia adalah sangat lambat komen tu keluar. Lalu adakah suara saya jelas? Mohon maklum balas sahabat-sahabat, adakah suara saya jelas ataupun tidak? Mohon maklum balas sahabat-sahabat, supaya kita dapat teruskan. Okey, Norisah Hashim kata jelas, Jalilah Bakar pun jelas, Hairina Nawawi, Kak Galik Sprit, Fauzan, Khatijah Nayan, okey, semua kata jelas. Terima kasih banyak di atas maklum balas. Sebab saya benar-benar tak tahu tadi jelas ke tak. Hanya bertawakal, teruskan saja sebab menggunakan data. Rumah yang kami baru pindah ni belum lagi ada internet, dan belum lagi dapat nak pasang lalu itu yang kena ulang alik di Masjid Al-Ikhlas. Moga-moga adanya manfaat insya-Allah. Lalu ramai yang kata jelas, terima kasih di atas maklum balas yang diberikan. Lalu kita nak baca ketika mana meninggalkan Arafah menuju ke Muzdalifah, nak banyakkan baca La ilaha illallah Wallahu akbar. Begitu juga kata Imam Nawawi, baca berikut ini. Jom sama-sama kita baca. Allahumma ilaika arghab. Sama-sama sahabat ikut. Allah, muka surat 348. Allahumma ilaika arghab wa iyyaka arju fataqabbal nusuki wa waffiqni warzuqni fihi minal khairi akthara mimma atlub wa la tukhayyibni innaka Allah al-jawadul karim. Masya Allah, menarik makna dia. Apakah makna dia? Allahumma ilaika arghab. Allahumma ya Allah, ilaika hanya kepadamu, arghab aku berharap. Arghab aku berharap hanya kepadamu. Wa iyyaka arju, terjemahannya pun lebih kurang kesama, dan hanya kepadamu aku menggantungkan harapanku. Fataqabbal nusuki, lalu kita dah tinggalkan Arafah tadi nak menuju ke Muzdalifah, maka kita minta ya Allah, kabulkanlah ibadahku, terutamanya haji. Wa waffiqni, dan berikanlah daku taufik, berikanlah daku bimbingan. Warzuqni, dan kurniakanlah rezeki kepadaku, fihi, pada melakukan ibadah ini, minal khairi, daripada kebaikan,
akthara mimma atlub, lebih daripada apa yang aku minta. Ya Allah, mungkin aku dah banyak minta ni, tapi bagi aku kebaikan lebih daripada apa yang aku minta. Wala tukhayyibni, dan janganlah engkau mencelakakan daku, janganlah engkau mengecewakan daku. Boleh juga memberi makna mengecewakan. Innaka, sesungguhnya dikau, Allah adalah Allah, Al-Jawad, yang maha pemurah, Al-Karim, yang maha mulia. Maka kata Imam Nawawi, selain daripada banyakkan zikir la ilaha illallah Allahu akbar, ketika mana nak pergi ke Muzdalifah daripada Arafah, baca juga doa ini. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join. Kita sedang membaca tentang zikir dan doa ketika mana melakukan ibadah haji. Moga Allah jemput saya dan sahabat-sahabat semua dalam keadaan sihat, afiah untuk menunaikan ibadah haji, insya-Allah, untuk yang pertama kali dan juga untuk yang lain berkali-kali, insya-Allah. Kata Imam Nawawi, malam Arafah tu, sebab kita daripada Arafah menuju ke Muzdalifah, maka malam itu adalah malam raya. Nak baca apa malam raya? Kata Imam Nawawi, malam tersebut, kerana Arafah adalah 9 Zulhijjah, daripada Arafah nak menuju ke Muzdalifah, kita akan solat maghrib dan isyak secara jamak takhir di Muzdalifah. Maka malam tu nak baca apa? Kata Imam Nawawi, malam tersebut adalah malam hari raya, kerana esoknya 10 Zulhijjah hari raya. Pada perbahasan tentang zikir-zikir pada hari raya, kata Imam Nawawi, telah saya jelaskan tentang kelebihan menghidupkan malam raya dengan zikir dan solat. Maka sama juga, walaupun tengah buat haji, maka dekat Muzdalifah pada waktu itu nak rehat, memang kita akan rehat sebab selalunya letih. Tapi kalaulah boleh menghidupkan malam raya, itu sangat baik, kata Imam Nawawi. Sebab ini adalah malam raya, dan tuntutan untuk menghidupkan malam raya walaupun ketika mana ihram haji adalah juga dituntut. Kelebihan malam tersebut bergabung dengan kelebihan tempat Muzdalifah yang kita sedang berada, situasi kita yang sedang menunaikan ibadah haji di tanah suci dalam keadaan ihram lagi, tempat berkumpulnya jemaah haji, keadaan sedang berada di tengah ibadah yang agung dan doa-doa yang mulia di tempat yang mulia. Bayangkan berapa banyak sebab untuk Allah kabulkan permintaan kita. Kita berada pada waktu itu pada malam raya dekat tempat yang mulia, dekat tanah haram, tanah suci, dalam keadaan ihram bersama dengan jemaah haji yang lain, dalam keadaan sedang melakukan ibadah yang agung iaitu haji, dan kita berdoa dengan doa-doa yang luar biasa maknanya. Maka bayangkan penerimaan Allah, Allah pasti terima, Allah akan terima. Lalu sebab itu kata Imam Nawawi, hidupkan walaupun tengah buat haji letih, hidupkan malam ketika mana berada di Muzdalifah, kerana itu adalah malam raya. Okey, ketika mana dah berada di Muzdalifah, dan antara tempat yang berada di Muzdalifah adalah Masy'aril Haram. Kata Imam Nawawi, fasal zikir yang disunnahkan ketika mana berada di Muzdalifah dan Masy'aril Haram. Maka Imam Nawawi bawakan sepotong ayat daripada surah Al-Baqarah pada ayat yang ke-198. Fa idza afadtum min Arafat fadhkurullaha indal Masy'aril Haram. Lalu di sini kita nampak penekanan tempat Masy'aril Haram. Wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin. Maka di sini terjemahannya, fa idza, maka apabila, afattum, kamu bertolak meninggalkan Arafah, menuju ke mana? Menuju ke Muzdalifah. Fadhkurullah, maka perbanyakkanlah zikir. Ketika mana berada di Muzdalifah, perbanyakkanlah zikir. Dekat mana nak memperbanyakkan zikir? Indal Masy'aril Haram, ketika mana di Masy'aril Haram. Lalu nak banyakkan zikir dengan apa? Dengan talbiyah, dengan zikir, dengan doa, dengan baca Quran. Dekat mana? Dekat Masy'aril Haram. Masy'aril Haram ni berada di mana? Berada di Muzdalifah.
Dan ingatlah kepada Allah dengan menyebut namanya, sebagaimana Allah telah memberikan petunjuk hidayah kepada kamu. Dan sesungguhnya kamu sebelum itu adalah daripada galangan orang-orang yang salah jalannya. Lalu Allah beri kita petunjuk. Berapa banyak orang yang sedang buat haji pada waktu itu mungkin kali pertama dia beribadah. Berapa banyak orang yang ketika mana buat haji, itu mungkin kali pertama dia menjalani masanya dengan sebaik-baiknya. Berapa banyak orang yang buat haji, maka pada waktu itu boleh berubah kehidupan dia. Sebab itu Allah ingatkan, Allah beri kamu petunjuk, dan sebelum Allah beri petunjuk, mungkin kamu adalah orang-orang yang sesat jalannya. Lalu di sini adanya penegasan tentang ingat Allah di Masy'aril Haram pada ayat surah Al-Baqarah ayat 198 ini. Sebab itu kata Imam Nawawi, maka disunnahkan untuk memperbanyakkan doa di Muzdalifah pada malam tersebut. Lalu banyakkan doa dekat Muzdalifah, di samping berzikir, talbiyah dan membaca Al-Quran, sama macam kita belajar pada fasal sebelum ini. Kenapa? Kerana malam tersebut merupakan malam yang agung, kerana ianya adalah malam raya, sebagaimana yang kita baru baca tadi. Lalu banyakkan zikir, talbiyah, doa. Di antara doa yang diucapkan, lalu ini doa dia. Jom sama-sama kita baca. Ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas rakan-rakan yang lain. Moga-moga lebih ramai yang dapat bersama-sama membaca doa ketika mana berada di Muzdalifah ini. Lalu ketika mana kita dijemput Allah untuk haji nanti, kita boleh amalkan. Maka antara doanya adalah Allahumma inni as'aluka. Adakah sahabat-sahabat baca sama-sama? Jom kita baca sama-sama. Nanti kita akan baca terjemahannya juga. Lalu kata Imam Nawawi, ketika mana di Muzdalifah banyakkan talbiyah, zikir dan doa, dan antaranya doa berikut. Allahumma inni as'aluka an tarzuqani fi hadzal makan jawami'al khairi kullih wa an tusliha sya'ni kullah wa an tasrifa anni syarra kullah fa innahu la yaf'alu dhalika ghairuk wa la yajudu bihi illa anta. Masya Allah, sangat mendalam makna dia. Jom kita lihat terjemahannya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku, as'aluka, meminta, memohon kepadamu, fi hadzal makan, di tempat ini iaitu di Muzdalifah. Apa yang kita minta di Muzdalifah ini, baru kita tinggalkan Arafah, baru kita tinggalkan Mina. Kita minta jawami'al khairi kulli, semua dan seluruh bentuk kebaikan. Kita minta semua jenis kebaikan, ya Allah. Kita minta semua jenis kebaikan. Kita pun tak tahu kebaikan apa yang kita nak minta. Lalu doa ni sangat jamik, kita minta semua jenis kebaikan. Wa antusliha sya'ni kullah, dan supaya engkau memperbaiki keadaanku keseluruhannya. Kadang-kala bila kita minta hanya perbaiki pada waktu itu rezeki, maka kesihatan mungkin, keluarga mungkin. Lalu kita minta pada waktu itu semua jenis urusan kita Allah perbaiki. Wa antasrifa anni syarra kullah, dan pada waktu itu kita minta agar Allah menghilangkan daripadaku segala jenis keburukan, alihkan, hilangkan, bawa jauh daripada kita akan segala jenis keburukan. Fa innahu la yaf'alu dhalika ghairu, kerana tidak ada yang dapat melakukan perkara yang kita minta. Segala jenis kebaikan kita minta, Allah perbaiki segala jenis urusan kita minta, Allah jauhkan daripada kita segala jenis keburukan. Tak ada siapa yang boleh buat tiga-tiga ini kecuali hanya Dikau, ya Allah. Wala yajudu bihi illa anta, dan tak ada yang boleh memberi apa yang kami minta kecuali hanya Dikau, ya Allah. Lalu mendalam bukan makna dia, lalu sangat mendalam makna dia. Kata Imam Nawawi, ketika mana tibanya waktu subuh, lalu kita akan bermalam di Muzdalifah pada malam raya tersebut. Lalu ketika mana masuk sahaja subuh, kata Imam Nawawi, maka lakukan subuh pada 10 Zulhijjah di Muzdalifah di awal waktu, dengan memperpanjangkan takbir, banyakkan takbir, Allahu Akbar dan sebagainya.
Kemudian ketika mana kita berada dekat mana-mana tempat kat Muzdalifah, cuba pergi ke Masy'aril Haram. Kemudian setelah itu berjalan menuju ke Masy'aril Haram. Apakah itu Masy'aril Haram? Kata Imam Nawawi pada zaman dia, iaitu sebuah bukit kecil di hujung Muzdalifah yang dinamakan sebagai Bukit Qudah. Lalu itu zaman tersebut. Zaman kita dah dibina di situ kawasan masjid Masy'aril Haram. Apabila mampu untuk berada dekat bukit itu, buat. Kenapa? Maka hendaklah buat. Kalaulah tak mampu, maka berdiri dekat kaki bukit sambil menghadap Kaabah. Pada waktu itu mengucapkan tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu Akbar, tahlil, la ilaha illallah, tauhid, tasbih, dan memperbanyakkan talbiyah serta doa. Lalu kalaulah kita boleh berada dekat kawasan khusus di Muzdalifah, iaitu Masy'aril Haram, buat. Kalaulah boleh. Kata Imam Nawawi, kerana itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Lalu dekat Muzdalifah 10 Zulhijjah, solat subuh awal waktu. Sebab kejap lagi nak pergi Mina, banyak kerja pada 10 Zulhijjah. Nak pergi Mina, dan pada waktu itu, kalaulah kita ikut haji baginda Nabi SAW, maka pada waktu itu pergi Mekah untuk buat tawaf dan sebagainya. Kata Imam Nawawi, dianjurkan untuk mengucap ketika mana berada di Masy'aril Haram. Lalu tadi kita baca mana-mana doa dekat Muzdalifah, tapi daripada Muzdalifah kita pergi Masy'aril Haram yang terletak di Muzdalifah juga. Maka kita baca, Allahumma kama waffaqtana fih wa araitana iyyah fawaffiqna li dhikrika kama hadaitana waghfir lana warhamna kama wa'adtana biqaulik wa qaulukal haq fa idza afadtum min arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminad dallin thumma afidu min haitsu afadan nas wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Maka ini adalah ayat 198 dan 199 daripada surah Al-Baqarah. Lalu bila kita berada di Masy'aril Haram, kita baca ayat tersebut. Apakah terjemahannya? Awalnya adalah doa. Ya Allah, sebagaimana Engkau telah berhentikan kami di sini, iaitu di Masy'aril Haram, dan Engkau telah jadikan kami dapat melihatnya, maka berikanlah kami taufik bimbingan untuk sentiasa mengingatimu, berzikir kepadamu, sebagaimana Engkau tunjukkan kami. Ampunilah kami, sayangilah kami, sebagaimana Engkau janjikan dalam firman-Mu, sedangkan firman-Mu adalah sentiasa benar. Dan itulah ayat 198 dan 199 daripada surah Al-Baqarah yang kita dah baca pada muka surat sebelum ini. Maka baca itu ketika mana berada di Masy'aril Haram, kata Imam An-Nawawi. Seterusnya, disunnahkan juga untuk memperbanyakkan baca doa. Doa ini memang kena banyak baca. Berkali-kali Imam Nawawi ulang. Saya rasa dah lebih kurang 4 kali. Ketika mana tawaf, ketika mana sa'i, ketika mana berada di Arafah. Lalu apakah doa dia? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Kena baca sebanyak mungkin. Kata Imam Nawawi, dekat Masy'aril Haram juga disunnahkan untuk membaca. Lalu doanya panjang. Jom sama-sama kita lihat. Saya baca yang Arab, sahabat-sahabat boleh juga ikut baca yang Arab. Nanti ketika mana sempat sahabat-sahabat tengok terjemahan dia. Lalu apa kata Imam Nawawi? Kata Imam Nawawi baca doa berikut, ataupun kita sama-sama baca terjemahan dia. Allahumma lakal hamdu kulluh walakal kamalu kulluh walakal jalalu kulluh walakat taqdisu kulluh Allahumma ghfir li jami'a ma aslaftuh wa'simni fima baqi warzuqni amalan salihan tarda bihi anni ya dhal fadli al azim Allahumma inni atashaffa'u ilayka bi khawasi ibadik wa atawassalu ilayk as'aluka an tarzuqani jawami'al khairi kullih wa an tamunna alayya bima mananta bihi ala awliyaik wa an tusliha hali fil akhirati wad dunya ya arhamar rahimin.
Apakah terjemahan kepada doa ini? Jom kita lihat terjemahannya pada muka surat 350. Dah 350 dah. Betul-betul separuh buku. Kalaulah kita kata buku ada lebih kurang 700 muka surat, lalu dah betul-betul separuh buku, alhamdulillah. Maka apakah terjemahannya? Allahumma lakal hamdu kulluh. Ya Allah, hanya bagimu segala pujian. Walakal kamalu kulluh. Hanya milikmu segala kesempurnaan. Hanya untukmu segala kemuliaan. Masya Allah, kita puji dulu. Dan itu adab doa, puji Allah, selawat pada Rasulullah terlebih dahulu. Dan hanya milikmu segala takdis, segala jenis kesucian. Ya Allah, ampunilah daku atas apa yang pernah aku lakukan dahulu. Untuk dosa-dosa yang pernah aku buat, kesalahan yang pernah aku buat, keterlanjuran yang pernah aku buat, ampunkanlah semuanya ya Allah. Dan peliharalah aku pada yang sisa, pada yang baki. Sisa maksudnya dalam kurungan letak fima baki, pada waktu yang mendatang. Yang lalu ampunkan ya Allah. Yang akan datang maka wa'simni, jagalah, peliharalah daku. Maka pada yang sisa itu letakkan terjemah dalam kurungan pada usia yang mendatang. Berilah aku atas segala apa yang pernah aku lakukan dan jagalah aku pada sisanya, iaitu pada masa akan mendatang. Berilah rezeki kepadaku berupa amalan baik yang dengan amalan itu engkau boleh redha denganku. Ya Allah, apapun yang boleh menjadikan engkau redha daripada amalan baik, beri aku peluang untuk buat amalan tersebut supaya engkau redha denganku. Wahai Zat pemilik kurnia yang agung, ya Allah, sesungguhnya aku meminta syafaat daripada hamba-hambamu yang khusus, iaitu orang-orang yang dekat dengan Allah. Aku bertawassul, iaitu menjadikan perantaraan denganmu kepadamu. Aku memohon agar engkau memberikan rezeki kepadaku segala bentuk kebaikan, agar engkau memberikan kepadaku apa yang engkau berikan kepada kekasih-kekasihmu. Ya Allah, apa yang kau bagi kekasih-kekasih engkau, wali-wali, awliya engkau, berikanlah kepadaku. Dan agar engkau memperbaiki keadaanku di akhirat dan juga di dunia. Wahai Zat yang maha penyayang di antara yang penyayang. Lalu ini semua dua zikir ini, dua doa ni pada muka surat 349, selain daripada maka dibaca di Masy'aril Haram. Ketika mana nak tinggalkan Masy'aril Haram? Selepas Masy'aril Haram kita nak ke mana? Nak ke Mina. 10 Zulhijjah adalah hari yang sibuk. Selepas kita dah solat subuh di Muzdalifah, dan kemudian kita kalau mampu pergi ke Masy'aril Haram, maka selepas itu kita nak bertolak ke Mina. Sebab itulah kata Imam Nawawi, fasal zikir yang disunnahkan ketika mana pergi meninggalkan Masy'aril Haram, nak menuju ke mana? Nak menuju ke Mina. Lalu ketika mana dekat Mina baca zikir ini. Maka apakah zikirnya? Kata Imam Nawawi, ketika mana fajar telah menyingsing. Maksudnya ketika mana dah solat subuh, pada waktu itu matahari dah mula keluar. Maka bersiap-siaplah untuk pergi meninggalkan Masy'aril Haram. Masy'aril Haram nak pergi ke mana? Lalu dia punya perjalanan, kalaulah ikut haji Nabi, Mekah Mina, Mina Arafah, Arafah Muzdalifah. Di Muzdalifah ada Masy'aril Haram. Daripada Muzdalifah pergi ke Mina. Maka nak pergi ke Mina. Lalu pada waktu itu nak memperbanyakkan apa dalam perjalanan menuju ke Mina? Nak memperbanyakkan talbiyah, nak memperbanyakkan zikir, nak memperbanyakkan doa. Hendaklah lebih konsentrasi pada talbiyah, sebab talbiyah adalah akhir masanya. Sebab kejap lagi bila nak melontar je, pada waktu itu talbiyah dihentikan. Maka ini adalah kali terakhir nak talbiyah, kata Imam Nawawi. Maka talbiyah sebanyak mungkin, talbiyah dengan penuh perasaan, talbiyah daripada hati. Kenapa? Kata Imam Nawawi, mungkin kita tidak akan berpeluang lagi untuk mengucapkan talbiyah setelahnya. Mungkin ini kali terakhir. Walaupun kita ada kekayaan, tapi kita tak tahu. Walaupun kita mungkin azam nak datang lagi, tapi kita tak tahu. Sebab itu kata Imam Nawawi, ketika mana nak tinggalkan Masy'aril Haram, Muzdalifah menuju ke Mina, talbiyah sungguh-sungguh. Talbiyah sebanyak mungkin. Kerana mungkin ini adalah kali
terakhir kita menunaikan ibadah haji. Berapa ramai daripada kita yang pernah buat haji, dia azam insya-Allah tahun depan nak datang lagi 10 tahun nak datang lagi. Tetapi itu bukan maksud nak ataupun tidak. Sama ada Allah pilih ataupun tidak, Allah jemput ataupun tidak. Berapa ramai yang tak dapat lagi nak buat haji yang kedua. Lalu sebab itu waktu yang ada, maka gunakanlah sebaik mungkin. Mudah-mudahan bermanfaat insya-Allah. Kita sambung esok daripada zikir yang disunnahkan di Mina pada Raya Korban. Kepada sahabat-sahabat yang ingin untuk membuat pembelian kitab Al-Azkar, boleh sahaja tekan link yang berada di ruang komen, ataupun ingin hadiahkan kepada sahabat dan teman, boleh sahaja tekan link yang berada di ruangan komen. Kita jumpa lagi insya-Allah. Malam ini akan ada perkongsian maghrib. Saya akan sharekan linknya di Facebook page Umar Aziz. Jemput bersama sahabat-sahabat yang berkelapangan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.